Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ketemu lagi kita di TV MBS. InsyaAllah pada sesi kali ini kita akan buat sedikit pengenalan mengenai seni khat. Dan insyaAllah seterusnya kita akan lanjutkan siri ini dengan tutorial-tutorial yang mana sama-sama kita akan belajar dengan saya insyaAllah berkenaan seni khat lah. Baik, apa itu seni khat? Seni khat ialah satu cara penulisan, satu sejenis penulisan yang digunakan pakai dalam Al-Quran. Yang sebagaimana kita biasa tengok, yang biasa kita baca Al-Quran, tulisan tersebut dipanggil seni khat ataupun khat Al-Arabi atau yang dikenali sebagai khat Arab. Orang maknanya bangsa Arab, orang Arab panggil khat Al-Arabi. Jadi kita bangsa orang Melayu, kita kenal seni ini sebagai seni khat, tulisan Jawi. Baik, seni khat sedikit kita akan ceritakan sedikit sejarah secara ringkas je lah. Maknanya tuan-tuan puan yang berminat untuk mengetahui secara lanjut ataupun lebih detail berkenaan sejarah seni khat ini, insyaAllah kami akan sediakan, kita akan sediakan link di bawah, dan tuan-tuan boleh download PDF tersebut yang bercerita berkenaan sejarah khat secara detail lagi insyaAllah. Jadi secara umumnya seni khat inilah seni penulisan, satu jenis seni ataupun cara gaya penulisan yang digunakan pakai dalam Al-Quran Al-Karim yang biasa kita lihat tak pada tulisan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tulisan itulah kita panggil khat. Kita panggil khat. Khat ini berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud garisan. Garisan khat. Khat itu sendiri bermaksud, perkataan kalimah khat tersebut bermaksud tulisan atau goresan. Jadi khat Al-Arabi bermaksud tulisan atau garisan, cara tulisan Arab. Baik, kita dari sudut masyarakat kita kenal khat ini sebagai tulisan Jawi dan sebagainya. Baik, khat ini juga sebagai orang kata tambah sedikit ilmu pengenalan kita mengenai khat ini. Khat sudah lama digunakan oleh bangsa Arab, bahkan seni khat ini juga telah sampai di tanah Melayu kita dan digunakan dalam bentuk yang kita kenali sebagai tulisan Jawi. Baik, seterusnya kita hendak bercerita berkenaan jenis khat, jenis tulisan khat yang ada, yang kata jenis tulisan khat itu sendiri. Mana khat ini bukan satu jenis saja. Yang kalau kita tengok tulisan Rumi dia ada kaligrafi dia. Kalau Arab ni dipanggil kaligrafi Arab. Jadi kalau tulisan Rumi itu kita lihat macam-macam bentuk, macam-macam gaya tulisan tersebut. Dan khat Arab atau kaligrafi Arab ini ada juga gaya-gaya atau jenis-jenis dia. Jenis-jenis dia yang kita boleh pelajari, yang kita boleh belajar. Baik, insyaAllah saya nak sebutkan beberapa jenis khat yang utama, yang mana ini adalah khat yang akar lah, orang kata khat yang utama yang digunakan pakai pada tulisan kaligrafi Arab. Khat yang pertama ialah khat nasakh. Khat nasakh ini ialah khat yang biasa kita lihat pada tulisan Al-Quran. Pada ayat Al-Quran itu yang kita baca, ayat Al-Quran sehari-hari itulah khat nasakh. Dan seterusnya khat sulus. Khat sulus tulisan jenis yang lain
selepas khat nasakh. Khat suluh kalau kita nak kenal ialah khat yang berada ataupun yang digunakan pada tajuk surah, pada nama surah. Kalau kita boleh buka Al-Quran ataupun kita biasa lihat pada nama-nama masjid, kebiasaannya khat suluh digunakan. Itulah jenis khat suluh. Nama-nama surah itu kita boleh buka Al-Quran, kita boleh tengok perbezaan jenis khat yang digunakan pada nama surah dan juga pada ayat Al-Quran. Seterusnya khat riq'ah. Khat riq'ah atau ruq'ah, ini adalah satu jenis khat yang orang kata ringkas, khat yang digunakan pakai biasaannya bangsa Arab suka, ataupun kalau kita biasa pergi jalan, pergi orang kata ziarah ataupun travel ke negara-negara Arab, biasaannya tulisan-tulisan khat riq'ah ini digunakan untuk pada label-label ataupun papan tanda kedai, pada tulisan-tulisan yang ringkas dan sebagainya. Dan seterusnya khat yang keempat ialah khat Farisi. Khat Farisi atau Farsi. Farsi ini adalah kalau kita nak tahu, Farsi pada hari ini ialah Iran. Pada Iran. Kalau nak kenal khat Farsi ni, khat yang yang biasa digunakan oleh bangsa Farsi. Bangsa Farsi sekarang ni lah bangsa Iran. Dan khat Farsi ni adalah satu-satunya khat yang condong ke kanan. Yang condong ke kanan. Maksudnya kalau kita perhatikan khat-khat yang lain, tiang ataupun gaya penulisan khat tersebut, dia akan condong sedikit ke kiri. Dia akan condong sedikit ke kiri. Dan khat Farisi ni saja yang dia condong ke kanan. Begitu. Baik, seterusnya yang kelima ialah khat Kufi. Khat Kufi ni ialah khat, kalau orang kita yang biasa tengok tulisan itu juga biasa dia pakai dalam hiasan-hiasan dalaman masjid. Jadi orang jadikan frame, orang buat frame. Khat Kufi ni biasa orang buat hiasan rumah dan sebagainya. Khat yang jenis petak, khat yang petak, maknanya Kufi. Nama khat ini khat Kufi, dan Kufi itu sendiri ada beberapa pecahan juga. Yang biasa kita lihat yang petak tu dipanggil Kufi murabba. Ataupun dan seterusnya Kufi yang kalau kita biasa lihat dia petak juga, tapi dia ada yang corak daun. Begitu. Itulah Kufi Fatimi nama dia. Kufi Fatimi. Baik, seterusnya yang terakhir ialah khat Diwani. Khat Diwani, khat yang orang kata lawa lah, lawa atau cantik, yang kalau kita tengok khat ini bersimpul, bersimpul-simpul gitu. Dan khat ini juga ada beberapa pecahan dia. Kalau khat Diwani sahaja, khat Diwani adi, khat Diwani yang biasa, dia sekadar huruf biasa itu dengan sekali dengan dia punya harakat atau baris. Kalau khat Diwani jali, kita biasa lihat dia akan ada tulisannya sekali dengan bintik-bintik dia. Dia ada bintik dia, yang mana khat tersebut, khat Diwani tersebut perlu pada bintik-bintik itu, yang melengkapi. Orang kata titik-titik itu, titik itu bukan mana kata saja-sajalah, saja-saja letak kat situ, tapi dia sebagai pelengkap pada khat Diwani jali tersebut. Baik, seterusnya secara ringkas juga kita nak tahu, kita nak tahu khat ni nak tulis khat macam mana. Kita nak tulis khat ni perlukan kepada apa yang kita perlukan untuk menulis khat ini. Jadi secara basicnya, apa yang kita perlukan untuk tulis khat
kita perlukan pen khat, atau kita juga panggil sebagai handam, qalam dan sebagainya, pen khat. Yang kedua, kita perlu kepada dakwat. Macam mana kita nak tulis kalau tak ada dakwat? Ataupun yang biasa kita gunakan untuk menulis ini, kalau pada hari ini mudah untuk kita menulis. Kalau pun tak ada dakwat, mana kata kita beli pen yang sudah ada di pasaran hari ini, di kedai-kedai buku yang sudah ada dakwat, mana kata kita tulis. Pen yang saya sebut tadi, pen resam atau handam tadi, pen kayu, pen yang dalam bentuk kayu, yang mana pen tersebut perlu kepada kita celup dakwat untuk tulis khat tersebut. Dan seterusnya, dah tentulah kita perlu kepada kertas khat ataupun kertas yang diguna pakai untuk menulis khat ataupun kita menulis hari ini, juga dikenali sebagai art paper. Kertas tersebut dia berbeza dengan kertas A4 yang biasa kita gunakan. Dia sama dengan kertas A4 yang kita gunakan untuk print dokumen dan sebagainya, tapi kertas ini dia glossy, mana kata sesuai untuk kita tulis khat dengan dakwat tadi. Sebab kertas ini khusus untuk kita tulis khat agar dakwat tidak kembang. Kalau kita gunakan juga kertas A4 biasa boleh, tapi tulisan jadi tak lawa lah. Mana tulisan bila kita tulis, kita celup dakwat, kita nak tulis di kertas A4 biasa tu, dakwat tersebut akan kembang dan jadi tulisan kita akan rosak. Baik, seterusnya kat mana kita nak beli? Kita nak beli kat mana pen ni? Tuan-tuan juga mesti terfikir atau tertanya macam mana, kat mana nak dapatkan pen khat ni? Saya minat nak menulis khat ni, kat mana saya nak dapatkan? Baik, antara kalau sekarang ni cukup mudah untuk kita dapatkan peralatan untuk menulis khat ini. Sekarang dah macam-macam platform disediakan untuk kita membeli belah secara online. Mana tuan-tuan yang berminat nak beli kalam khat ataupun resam kayu tadi, sekali dengan bekas dakwatnya, sekali dengan dakwatnya, pennya, kertasnya sekali. Ada juga sebagai penjual hari ini yang menjual online, yang jual pada platform online tersebut, dia sudah sertakan sekali set. Mudah untuk kita beli. Kita nak start tulis khat tu, kita beli satu set dah. Ada pennya, ada dakwatnya, ada kertasnya. Cukup 3 perkara yang kita perlukan secara basicnya untuk menulis khat. Jadi tuan-tuan yang berminat nak cari mana kata alatan-alatan untuk menulis ini, bolehlah cari di platform-platform media sosial dan platform membeli belah secara online. Ada banyak pada hari ini. Mana tuan-tuan boleh cari, type sahaja pen khat, insya-Allah akan keluar namanya macam-macam lah list penjual-penjual yang menjual kalam ataupun pen khat itu, dakwatnya dan juga kertasnya. Jadi itulah sedikit sebanyak pengenalan kita berkenaan seni khat pada hari ini. InsyaAllah sekali lagi pada tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat yang berminat untuk tahu lebih detail berkenaan sejarah seni khat ini sendiri, bolehlah download PDF berkenaan sejarah seni khat ini, yang kita akan sediakan linknya di bawah insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan jumpa pada sesi yang seterusnya, sama-sama kita belajar seni Islam ini, seni khat ini, salah satu orang kata
permata ataupun mutiara seni yang ada dalam agama kita yang boleh kita pelajari, yang mana ada sebahagian ulama yang menyebut khat ini salah satu punca rezeki. Khat ini, tulisan khat, barang siapa yang pandai menulis khat, mana kata orang yang menulis khat ini menjadi salah satu punca rezeki. Jadi sekadar itulah kongsian perkenalan berkenaan seni khat kita pada kali ini. Jadi saya minta maaf banyak-banyak jika ada kelemahan dan kekurangan pada penyampaian saya pada kali ini. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Itulah sedikit sebanyak yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang daripada diri saya minta maaf banyak-banyak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.